hal ehwal agama untuk menjawab 25 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih kepada Timbalan yang dipertua. Dalam merancang suatu perubahan, kita semua mahu mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan di dunia. Namun begitu, kita tidak boleh lupa untuk merancang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada kamu akan pahala dan kebahagiaan pada hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan buat baiklah kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah luah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang yang berbuat kerosakan. Timbalan yang dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih, terutama kepada yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal Islam semasa perbahasan RMK 12. Terdapat 4 aspek yang diberi penekanan dalam RMK 12 yang berkaitan dengan portfolio hal ehwal Islam, iaitu pendidikan, halal, wakaf dan tadbir urus serta perundangan. Saya akan menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh ahli yang berhormat berdasarkan 4 aspek tersebut. Timbalan dipertua dan yang ahli-ahli yang berhormat sekalian, institusi pendidikan Islam merupakan salah satu perkara yang disebut dalam perkara 12-2 Perlembagaan Persekutuan. Dari segi sejarahnya, institusi pendidikan Islam merupakan antara institusi pendidikan terawal yang wujud dalam masyarakat di Malaysia. Sistem pendidikan Islam di Malaysia telah berkembang pesat pada zaman awal selepas kemerdekaan. Tidak banyak sekolah agama kerajaan. Antara yang ada ialah Kolej Islam Kelang, di mana saya salah seorang daripada alumni-nya. Sekarang wujud pelbagai institusi pendidikan yang sama ada yang ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan, negeri dan swasta yang melaksanakan kurikulum pendidikan kebangsaan maupun kurikulum antarabangsa. Keluaran sekolah-sekolah agama inilah yang telah memenuhi pelbagai sektor pekerjaan sehingga melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan dalam pelbagai bidang. Yang berhormat Pontian telah mengajukan soalan berkenaan dasar pendidikan tahfiz negara. Dasar ini merupakan usaha penyelarasan pengurusan pendidikan tahfiz dengan mengambil kira dasar pendidikan kebangsaan dan peraturan-peraturan yang sedia ada di negeri-negeri. Kerajaan telah memperkenalkan dasar pendidikan tahfiz negara, DPTN, sejak tahun 2017, bertujuan untuk dijadikan garis panduan dalam pengurusan pendidikan tahfiz di Malaysia. Dasar pendidikan tahfiz negara telah dipersetujui secara dasar dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI kali ke-61 pada 26 Jun 2016 dan mendapat perkenan Majlis Mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-247 pada 11 Oktober tahun 2017. Dasar ini masih diteruskan dengan penyediaan pelan tindakan DPTN 2.0. Pelan ini disediakan dengan kerjasama pihak berkuasa agama negeri, agensi kerajaan berkenaan dan persatuan tahfiz. Dasar pendidikan tahfiz negara memfokuskan 5 teras utama. Yang pertama, memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan melalui pemantauan,
pematuhan oleh pihak berkuasa agama negeri terhadap enactment dan peraturan yang berkuat kuasa di negeri masing-masing. Yang kedua, mewujudkan model Institut Tahfiz. Ini dapat dilihat pada Darul Quran Jakim, Mahat Tahfiz Kerajaan Negeri dan Sekolah di bawah KPM yang merupakan model terbaik kepada institusi tahfiz swasta. Yang ketiga, mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan pendidikan arus perdana dan menggalakkan institusi tahfiz swasta melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz KBT ataupun kurikulum bersepadu dini KBD atau persijilan Tibet bagi memastikan pelajar tahfiz dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Memperkasakan tadbir urus yang keempat, memperkasa tadbir urus institusi tahfiz dengan menyarankan institusi tahfiz swasta menyediakan program bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan pedagogi di kalangan guru tahfiz dan pengurus tahfiz. Jakim dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dan Institut Amiddin Baki AIAB telah mengorak langkah melaksanakan latihan-latihan kepada kumpulan sasar berkenaan. Yang kelima, mewujudkan sistem pengiktirafan dan persijilan bagi institusi tahfiz dengan mewujudkan jawatan kuasa akreditasi tahfiz JAT di bawah LEPAI yang sedang membangunkan standard pengiktirafan institusi dan hufaz yang akan menjadi panduan dalam proses pengiktirafan tersebut. Secara keseluruhannya, pelaksanaan plan ini dipantau melalui jawatan kuasa pelaksana dan dilaporkan dalam persidangan Lembaga Penasihat Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Islam LEPAI secara berkala. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pokok Sena telah menggesa agar kerajaan menyegerakan bantuan untuk membantu pusat-pusat tahfiz yang hampir mati akibat pandemik COVID-19. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi impak yang besar kepada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Justru, kerajaan telah memperkenalkan berbagai inisiatif bagi membantu kelangsungan pengoperasian institusi pendidikan di negara ini, termasuk institusi tahfiz swasta yang berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri. Antaranya memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi membolehkan institusi berkenaan terus dapat beroperasi dalam norma baru. Berdasarkan maklumat yang disahkan oleh pihak berkuasa agama negeri, hakikatnya penutupan institusi tahfiz swasta berdaftar adalah hanya bersifat sementara bagi mematuhi arahan kerajaan supaya rantaian jangkitan wabak COVID-19 dapat diputuskan. Namun begitu, tidak dinafikan terdapat institusi yang berhadapan dengan kemerosotan sumber kewangan impak daripada pandemik ini. Pada tahun 2021, kerajaan sekali lagi menyediakan peruntukan one-off 100 juta bagi tujuan selenggara dan naik taraf institusi pendidikan Islam di bawah penelarasan Lembaga Penasihat Penelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI. Merangkumi sekolah agama. Mohon sikit pencerahan berkaitan dengan dasar tahfiz negara. Terima kasih Mak Menteri, terima kasih Hormat Speaker. Dalam sesi parlimen yang lalu, dimaklum bahawa perancangan sedang dibuat oleh pihak Jakim untuk menubuhkan Universiti Al-Quran Malaysia, iaitu dalam plannya mengangkat kedudukan Darul Quran yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi adakah pihak Yang Menteri akan meneruskan perancangan untuk menubuhkan Universiti Al-Quran Malaysia ini? Terima kasih. Yang Mak Menteri, lepas sik palinglah dua beradik, boleh Start sikit lah. Nak tanya Mak Menteri berkaitan dengan, pertama sekali syabas dan tahniahlah saya sebutkan kepada Menteri Undang-Undang tadi, RCI tabung haji. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan ke Dewan Yang Mulia ini, apakah status perkembangan yang terbaru berkaitan dengan RCI tabung haji? Kalau Yang Berhormat ada jawapan, kalau tak ada bagi secara bertulis pun tak apa. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Baling. Sila. Yang Berhormat. Tadi yang sebut pasal latihan gugur tahfiz dalam dasar tahfiz. Berapa ramai setakat ini gugur tahfiz
kalau ikutnya 1,000 lebih guru tahfiz yang berdaftar tu, berapa ramai daripada mereka yang telah pun mengikuti latihan yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat? Terima kasih pokok sana. Sila Yang Berhormat Menteri teruskan. Okey, terima kasih kepada Sik. Jawapan berkenaan dengan Universiti Al-Quran itu akan di kedepan yang ada tadi. Kerana perkara itu memang telah pun diluluskan di peringkat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, MKI. Dan sekarang ni sedang berunding bersama-sama dengan stakeholder untuk libat urus dengan berbagai pihak mencari formula terbaik tentang status universiti tersebut. Berkenaan dengan RCI tabung haji, dan insya-Allah perkara itu yang kita pun telah memutuskan, dia letak di bawah Menteri Undang-Undang dan jawatan kuasa untuk RCI akan dibentang di dalam Majlis Jemaah Menteri pada besok hari. Terima kasih Menteri. Berani kerana benar. Terima kasih. Terima kasih. Pokok sana. Yang berkenaan dengan pokok senar tu, notis nanti saya berikan dalam bentuk tulis nanti. Baik, terima kasih. Teruskan. Terima kasih. Pada tahun 2021, sehingga Ogos 2021, sebanyak 60 juta telah disalurkan kepada 1,066 buah institusi yang layak, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 22,257,100 ringgit disalurkan kepada 413 buah institusi tahfiz berdaftar di negeri seluruh negara. Manakala 40 juta lagi akan diagihkan kepada institusi pendidikan agama Islam. Manakala pada tahun 2020, sebanyak 100 juta turut diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Daripada jumlah 100 juta tersebut, sebanyak 18,596,520 ringgit telah diperuntukkan di bawah bantuan khas COVID secara one-off, merangkumi bantuan sara hidup berjumlah RM800 seorang kepada guru institusi pendidikan Islam berdaftar, termasuk guru di institusi tahfiz, dan bantuan pengurusan operasi dengan peruntukan sebanyak RM10 per murid warga negara bagi tujuan pengurusan institusi berkenaan impak pandemik COVID-19. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, terdapat 904 orang yang menjadi penerima kepada skim bantuan hafaz Al-Quran dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM2,300,250. Selain daripada itu, tahun 2017 hingga 2021, sebanyak 51 buah institusi tahfiz telah menerima bantuan sebanyak RM1,609,000. Yang Berhormat. Okey. Baik, terima kasih Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Saya terima jawapan Yang Berhormat bahawa ada bantuan pada 2021 ini sebanyak 60 juta. Tetapi itu adalah bantuan penyelenggaraan yang tidak boleh digunakan untuk pengurusan. Sedangkan walaupun saya tidak menafikan apa yang disebut tadi, ada 18 juta pada 2020 bantuan khas COVID one-off, itu untuk pengurusan. Tetapi sepanjang tahun 2021 ini pun mereka tidak boleh beroperasi dan mereka terpaksa menanggung untuk pembayaran gaji. Jadi oleh sebab itu, inilah yang diminta oleh Persatuan Tahfiz Permata khususnya, supaya diberikan juga pada 2021 ini bantuan pengurusan untuk mereka membayar gaji dan pengurusan untuk mereka memulakan selepas daripada dibenarkan untuk mereka beroperasi. Ini saya harap kalau 40 juta baki lagi itu boleh diminta daripada Kementerian Keuangan untuk dikonvertkan menjadi bantuan untuk pengurusan, bantuan khas pengurusan. Yang Berhormat Menteri, Teruskan. Sembang Renggam. Sila, Okey. Sembang Renggam. Betul. Jikalau sebelum ini di zaman menteri yang lama, Senator Datuk Dr. Zul, kita biasa lihat update ataupun dengan izin update kemas kini berkaitan bantuan, berkaitan aktiviti di laman web myra.gov.my, myra.gov.my. Kad laporan, malah beliau begitu proaktif. Laporan bukan setakat tahunan, bulanan pun dia berikan.
Malangnya setelah Yang Berhormat Menteri naik, sehingga detik ini, hari ini 7 hari bulan 10, 7 Oktober, bila saya buka myra.gov.my, yang saya jumpa 404, maintenance mode. Saya kira tak perlu ambil waktu yang lama sangat untuk di-maintainkan benda tu. Terima kasih. Segerakan supaya apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri itu boleh kita pantau. Setiap kementerian itu perlu dipantau oleh rakyat dan oleh kami. Jadi cepat-cepatlah betulkan myra.gov.my untuk Terima kasih, kami Tuan semua memantau apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri. Okey. Terima kasih Tuan-Tuan. Baik, sila Menteri teruskan jawapan. Okey, terima kasih Kok Sena, terima kasih Separenggam. Pertama berkenaan dengan 40 juta tu memang kita telah pun cuba nak bincang dengan pihak MOF kerana selama ini memang diluluskan dalam bajet ialah untuk penyelenggaraan. Maka kita cuba nak minta dengan MOF supaya perkara itu ditukar kepada untuk kos operasi. Okay. Berkenaan dengan apa perkembangan sebenarnya berlakunya, sebenarnya boleh rujuk di dalam, walaupun kami tak pakai Myra, yang pentingnya maklumat itu sampai. Pergerakan yang kami lakukan itu kita buat, terutama di dalam saya punya page ni pun boleh tengok setiap hari kita. Di mana boleh kami rujuk? Pribadi saya sendiri. Page Oh, saya sendiri. jadi Tidak urusan sama. kerajaan di dalam Facebook pribadi Tuan Ya, Yang Berhormat ada. Menteri. Jakim pun Terima ada. kasih Dr. Dan Jakim pun ada. Okey. Terima Saya kasih. harap Yang Berhormat, yang 40 juta tu mesti disegerakan. Sebab mereka nak mulakan operasi, sudah tentu mereka nak bayar gaji yang tertunggak kepada staf-staf mereka. Jadi ada belas kasihanlah daripada kerajaan, khususnya daripada Kementerian Keuangan. Okey. Terima kasih. Teruskan, Menteri. Tuan Yang Dipertua, dalam bab 10 RMK 12 mengenai membangun bakat masa hadapan, telah disebut mengenai kadar peralihan daripada sekolah rendah ke menengah rendah adalah 97.9% pada tahun 2020. Peratusan ini tidak termasuk murid yang memilih untuk keluar atau bertukar ke sekolah pendidikan Islam yang dijalankan oleh pihak swasta, seperti mana sekolah pondok dan sekolah tahfiz. Murid yang berada di luar sistem pendidikan arus perdana tidak dapat dikesan sepenuhnya kerana ketiadaan sistem pemantauan yang bersepadu. Oleh yang demikian, bagi membangunkan bakat tersedia masa hadapan, strategi untuk meningkatkan kualiti pendidikan perlu diambil. Langkah pertama ialah mewujudkan latihan pembangunan profesional dan pedagogi kepada guru-guru tahfiz melalui kurikulum pengajaran seragam yang ditawarkan oleh institut perguruan. Sehubungan dengan itu, IPG Kampus Pendidikan Islam akan dijadikan hub latihan untuk mengeluarkan guru-guru tahfiz yang berkualiti dan kelayakan. Usaha juga dilakukan untuk meningkatkan penggunaan kurikulum bersepadu tahfiz sekolah tahfiz seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta menambah baik outcome murid. Langkah kedua ialah dengan kukuhkan tadbir urus. Ianya boleh dilakukan melalui peningkatan tadbir urus dan pelarasan sistem persekolahan. Platform pelarasan antara penyediaan awam dan swasta bagi sekolah tahfiz akan dibangunkan bagi menggalakkan penerima gunaan kurikulum standard serta menambah baik kualiti guru. Oleh yang demikian, dalam bidang keutamaan untuk mencapai kesaksamaan keberhasilan Bumiputera, beberapa strategi perlu dirangka untuk memperkukuhkan pendidikan dan memperkasa modal insan khususnya para hufaz. Usaha untuk dipergiatkan dalam memperluaskan akses dan peluang pendidikan, meningkatkan kualiti program kemahiran, penyertaan dalam program profesional, bertauliah serta kemahiran dan kebolehpasaran hufaz. Langkah ini adalah untuk menambah baik keupayaan dan kemampuan Bumiputera dalam mendapat peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta menghasilkan modal insan yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai moral. Bagi menambah baik kemahiran dan kebolehpasaran hufaz, usaha bersepadu terus dilaksana dan mengakreditasi program tahfiz dalam menyediakan laluan yang lebih baik kepada hufaz untuk memasuki arus pendidikan perdana. Rentetan itu, modul tahfiz dan sukatan pelajaran akan diajar dengan kurikulum bersepadu tahfiz KBT agar selaras dengan dasar pendidikan negara. Di samping itu, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan MARA akan terus melatih lebih ramai hufaz
dalam bidang teknikal dan profesional serta program pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan peluang hufaz untuk mendapat pekerjaan. Kerajaan turut merancang untuk memberi kemahiran kepada pengusaha dan murid tahfiz dan pondok bagi membolehkan mereka berdikari dan menjana pendapatan sendiri. Pihak-pihak lain seperti sektor swasta turut digalak untuk terlibat dalam membiayai pendidikan Islam termasuk institut tahfiz dan juga pondok. Tuan Timbalan Yang Dipertua, Yang Berhormat Puan Tian ada bertanya mengenai status Universiti Al-Quran dan pendidikan Islam bagi guru kafah. Tadi saya telah menjawab sedikit berkenaan dengan Universiti Al-Quran. Berkenaan pendidikan Islam bagi guru kafah, pemerkasaan dari aspek latihan telah pun dibuat bagi meningkatkan kompetensi guru-guru kafah. Pada tahun 2021, JAKIM telah melaksanakan kursus pemetaan guru kafah sebagai juru latih daerah. Sebanyak 10 siri latihan melibatkan 591 orang peserta dari 10 buah negeri iaitu Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Kedah, Sabah, Melaka, Terengganu, Kelantan, Sarawak dilaksanakan. Lebih ada 4 minit lagi. Objektif kursus ini ialah untuk memberikan latihan secara komprehensif bagi memperkasa ilmu dan kemahiran guru kafah, memantapkan guru-guru dengan ilmu teknologi seiring peredaran dan perkembangan dunia teknologi dan keperluan semasa PDPR, melatih guru kafah untuk menjadi pembimbing kepada guru-guru kafah yang lain dan memantapkan skill penyampaian dan pengajaran guru-guru dalam pelbagai bidang ilmu. Timbalan Yang Dipertua, aspek yang kedua ialah industri halal. Dalam tempoh 5 Tuan tahun Yang akan Dipertua, datang. Yang Berhormat Menteri, saya mohon bertanya berkenaan dengan guru kafah. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Berkenaan dengan guru-guru kafah. Sebelum ini kita Dewan dimaklumkan bahawa guru-guru kafah akan diadakan satu pilot project pada tahun ini untuk memulakan satu langkah menyerapkan guru-guru kafah dalam kepada contract of service. Kerana guru-guru kafah ini memang langsung tidak ada orang kata contract of service. Mereka hanya selama 30 tahun tak ada siapa melihat kepada kebajikan allowance yang mereka terima dan mereka tak ada rights. Kalau guru kafah perempuan bersalin 3 bulan tu dia tak dapat allowance yang Berhormat Menteri. Jadi pohon penjelasan dan selain pada latihan-latihan ini, tentu sekali kebajikan allowance guru kafah ni harus juga diambil berat. Terima kasih. Terima kasih. Jerai, YDP. Sila Jarai. Yang Dipertua, Baik. berkenaan dengan pengajaran kafah untuk OKU. Mohon penjelasan untuk Menteri. Okey, kita Menteri. Terima kasih Puan Tan, terima kasih Jerai. Berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan status guru kafah untuk kebajikan mereka bermula pada tahun hadapan, guru-guru perempuan kafah akan diberikan cuti bersalin iaitu dengan bergaji. Dan juga pada tahun juga bermula dengan kita kata perkeso kita berikan juga dan insya-Allah kita harapkan tahun depan pun juga akan dapat diberikan bantuan Speaker. kebajikan berkenaan perkeso. Boleh Dan tanya sikit? nanti kejap. Sekejap, bagi dia jawab sikit. Ni Menteri, Sekejap, bagi Menteri jawab sekejap mana? ni soal saya nak celah saya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Agama. Apakah Menteri berhasrat untuk mesyuarat kabinet akan datang untuk 5 tahun akan datang? Menteri ini juga memantau agama-agama lain. Bukan hanya agama Islam macam Menteri Agama di Indonesia. Apakah Menteri Agama dibahasrat menjaga agama-agama di Malaysia ini? Kalau berani jawab. Terima kasih Ketua Raja. Baik, teruskan. Okey. Saya hanyalah diamanahkan untuk menjaga hal ehwal agama Islam. Okey. Saya ingat clear lah Pak tu. Okey. Kerana saya juga answerable kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Baik, teruskan. Okey, berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal kafah untuk orang OKU, memang sekarang ni sudah pun ada pilot project beberapa ratus orang guru yang telah pun kita latih sebenarnya. Okay. Baik, industri halal. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, industri halal merupakan salah satu daripada tumpuan ke arah merancangkan pertumbuhan industri strategik dan berimpak tinggi. Fokus akan diberikan untuk menggalakkan penerima gunaan teknologi termaju, pembaharuan tadbir urus, peningkatan kemahiran bakat,
inovasi dan R&D bagi transformasi industri ini kepada yang menghasilkan produk dan perkhidmatan yang bernilai tambah yang tinggi, memperluas pasaran global dan menarik pelaburan berkualiti. Pada tahun 2020, industri halal telah menyumbang sejumlah 9.7 bilion kepada KDNK negara. Sebanyak 2,225 buah syarikat baru telah menerima pensijilan halal dan syarikat ini telah menyediakan sebanyak 160,337 peluang pekerjaan. Timbalan Ketua saya berikan Boleh, untuk saya bagi 5 minit lagi. Okey, terima kasih. Baik, teruskan. Tuan Yang di-Pertua, Menteri, Yang Berhormat Menteri ada 4 isu yang perlu dijawab. Ya. Ya, dan beliau menghabiskan seluruh masa untuk satu saja. Baik. Saya tekun menunggu untuk Yang Berhormat Menteri menjawab persoalan saya, perbahasan saya berkenaan dengan wakaf. Kalau 5 minit, dekat cara Yang Berhormat Menteri jawab, saya rasa tak boleh jawab soalan wakaf tadi. Saya akan berikan masa yang cukupnya untuk menyentuh keempat-empat perkara tadi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Saya ingat berkenaan dengan wakaf insya-Allah ada jawapan ni dalam tulis kan. Sila teruskan. Mungkin kita nak bagi dalam tulis memang dah sedia soalan. Nak baca cak. Kalau yang tulis tak payah bahas lah, tak payah tunggulah. Dah lah kalau nak Daripada baca. tadi kita duduk tunggu. Tak kalau nak baca cepat. Sepanjang Yang Berhormat Menteri takkan tak boleh agak. Dan Siapa ada dalam dewan, siapa yang bahas. Nak guna sepanjang masa satu isu saja. Tak nak baca cepat bagi saya bahas orang. Ya, ya. Silakan. Kalau nak bertengkar saya boleh bertengkar. Dia bukan nak bertengkar. jangan Macam buat semalam betul. jugalah Timbalan Menteri baca teks. Bagus tu. Sama je juga hari ni. Saya bercakap ni Saya kita bercakap bagi bagi orang ruang, faham, saya bagi bagi orang ruang kepada dengar. Menteri. Sila Menteri. Teruskan Menteri jap. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri halal di Malaysia ialah pembangunan industri yang kurang memberangsangkan. Pemain industri tempatan, kekurangan keupayaan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang punya nilai tambah yang tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran halal. Selain itu, rangkaian perniagaan mikro, kecil dan sederhana halal yang terhad, kurangnya ciri-ciri pemikiran sebagai usahawan global serta penggunaan model perniagaan yang kurang dinamik menghalang usaha untuk meluaskan pasaran. Salah satu strategi tersebut ialah meningkatkan daya saing industri halal yang inklusif. Strategi ini mengandungi 5 tindakan. Yang pertama, meningkatkan pembangunan bakat halal. Yang kedua, mewujudkan peningkatan pengiktirafan profesional halal. Yang ketiga, mempercepatkan pembangunan industri halal bagi mempertingkatkan daya saing. Yang keempat, meningkatkan daya saing produk halal. Yang kelimanya, menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Timbalan Yang Pertua, wakaf merupakan salah satu perkara yang banyak disentuh dalam RMK 12. Dari segi perundangan, wakaf adalah termasuk dalam senarai bidang kuasa negeri mengikut butiran 1, senarai 2, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, wahai Majlis Agama Islam, negeri-negeri main, selaku pemegang amanah tunggal bagi semua tanah-tanah wakaf di negeri masing-masing, adalah bertanggungjawab untuk memastikan hartanah wakaf diuruskan dengan sebaiknya. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Jambatan Perdana Menteri telah dan akan terus mengambil langkah inisiatif membangun dan memajukan tanah-tanah wakaf milik Main melalui peruntukan bajet pembangunan dalam Rancangan Malaysia ke-9, Rancangan Malaysia ke-10, Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Malaysia ke-12. Di mana Jauhar dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri telah membangunkan berbagai projek hartanah wakaf. Sehingga hari ini, sebanyak 18 projek besar berimpak tinggi telah dilaksanakan di atas tanah wakaf oleh Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri. Yang Berhormat Tasik Belugor juga ingin tahu di manakah hubungan perbincangan yang telah diadakan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, terutamanya bagi melaraskan konsep dan hala tuju serta peruntukan yang diperlukan. Adakah kerajaan berhasrat menilai semula apa yang dipanggil sindrom wakaf yang bisu, iaitu aset wakaf yang dimiliki oleh agensi-agensi tetapi tiada pembangunan yang dijalankan? Untuk maklumat ahli yang berhormat, Jauhar sentiasa menyokong projek pembangunan
yang telah dibangunkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, sama ada berbentuk ekonomi atau sosial, berdasarkan 6 kategori projek seperti keagamaan, pendidikan. Pada masa yang sama, Jauhar bersama-sama Majlis Agama Islam berusaha mencari pendanaan alternatif, terutama dalam pasaran keuangan Islam dengan mengadakan kerjasama strategik Government Link Company GLC dan syarikat-syarikat swasta, institusi kewangan bagi membolehkan pembangunan tanah wakaf yang berprestasi tinggi. Susulan daripada itu, beberapa majlis agama Islam negeri telah menjalankan kerjasama dengan pihak yang berkaitan seperti contoh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama Tabung Haji dan Bank Islam menerusi projek komersial Menara Imarah Al-Waqf Ahmad Dadabui di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur. Majlis Agama Islam Pulau Pinang bersama Uda Berhad dan Bank Islam serta Bank Ar-Rajhi menerusi projek Rumah Kediaman Wakaf Siti Aisyah dan kerjasama antara Majlis Agama Islam Pulau Pinang dengan Uda Berhad diteruskan lagi melalui projek perumahan dan komersial wakaf Siti Aisyah. Terima kasih. Isu Yadim tak jawab, Isu Yadim. Yang berhormat, Sila. boleh saya jemput tanya untuk sikit? bercakap. Kenaan Jemput dengan Kuantan dulu. Kenaan dengan isu Yadim tu, saya harapkan supaya kalau ada benda yang berlaku tak betul, kita harapkan pihak pokok senar boleh pergi buat laporan di polis atau PSPRM. Okay. Saya minta supaya diberikan penjelasan. Bukan isu soal saya nak report tak report. Saya minta penjelasan lah. Saya minta penjelasan isu Yadim. Pemindahan duit. Jadi beritahulah ada tak ada, berlaku tak berlaku. Bagaimana audit, ada perjanjian ataupun tidak. Jadi isu Yadim ini membabitkan imej institusi Islam, imej institusi dakwah. Okey, sebab tu saya harapkan oleh kerana penjelasan yang diberikan kepada saya, transaksi itu berlaku dengan betul. Jadi kalau ada berlaku tidak betul, saya rasa pihak pokok senar boleh report kepada pihak yang bertanggungjawab. Ya. Saya minta Kuantan, sila. Dokumen perjanjian dengan pihak yang meminjam, dengan pihak yang dilabur. Terima kasih Tuan Dipu. Sila Boleh saya Kuantan. tanya soalan? Ya. Terima kasih Tuan Dipu. Yang berhormat Menteri, kita dengar apa yang berhormat Menteri bercakap tentang wakaf. Sebenarnya apa yang berhormat Menteri bercakap itu ialah old school of wakaf. Maksudnya ini dah berlaku berapa lama dan kita semua maklum berkenaan dengan apa yang telah dilakukan tentang tanah-tanah wakaf dan sebagainya. Pada ketika ini, wakaf players di Malaysia dengan izin Tuan Dipu sudah bersedia untuk pergi lebih jauh. Wakaf players di Malaysia sudah bersedia untuk menjadikan wakaf sektor ekonomi yang ketiga. Tuan Yang Dipertua. Dan Rang Undang-Undang Wakaf Wilayah Persekutuan merupakan satu undang-undang yang amat perlu di dalam memastikan tadbir urus yang baik di dalam kita menguruskan harta wakaf. Tuan Yang Dipertua, dalam saya bercakap tentang Rang Undang-Undang Wakaf Wilayah Persekutuan yang seharusnya dibawa ke Dewan Yang Mulia ini supaya negeri-negeri lain boleh menjadikan ianya model undang-undang wakaf. Kita dah ada undang-undang wakaf, enactment wakaf di 5 negeri. Tapi negeri-negeri yang lain menunggu Rang Undang-Undang Wakaf Wilayah Persekutuan untuk menjadi model tadbir urus yang wakaf di negara kita. Tapi saya dapat jawapan kepada soalan saya menyenaraikan masalah-masalah yang belum diatasi oleh MAWIP. Saya tidak lihat kesungguhan dalam jawapan yang berhormat Menteri. Jadi di sini sayanglah, rugilah negara kita sekiranya kita tidak boleh bawa pendekatan yang maju terkini di dalam kita membangunkan institusi wakaf. Malah kita mampu menggunakan institusi wakaf ini untuk menangani masalah kemiskinan. Untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan melalui cara multidimensional poverty index. Menggunakan ianya untuk selesaikan masalah sosioekonomi negara. Bukan setakat tanah wakaf, masjid, kubur seperti yang Menteri cakap. Tolonglah maju ke depan. Ya. Players wakaf di Malaysia menunggu kita maju ke depan. Terima kasih Kuantan. Sila Menteri nak respon. Okey, terima kasih Kuantan. Sebenarnya dah ada jawapan ni. Sila baca. Berkenaan dengan kita telah pun menyediakan berkenaan dengan berbagai-bagai platform untuk kita menunjukkan satu inovasi berkenaan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Yang pertamanya ialah sistem wakaf tunai Malaysia dengan potongan gaji di atas talian
Yang kedua, perkembangan internet iaitu CIMB Klik melalui kerjasama CIMB Bank, melalui jalinan kerjasama dengan Public Islamic Bank Berhad dan Agronet melalui jalinan kerjasama dengan Agrobank. Yang ketiga, produk pelaburan unit amanah yang disinergikan dengan elemen wakaf iaitu dana kenanga wakaf Ali Ahsan dengan kerjasama kenanga investor Berhad dan dana Maybank Mixed Asset iWakaf melalui kerjasama dengan Maybank Asset Management. Dan yang keempatnya ialah produk takaful di mana bagi tujuan ini Yayasan Wakaf Malaysia telah menjalinkan kerjasama dengan Takaful Ikhlas, Sun Life Malaysia Takaful dan Amit Life Takaful. Terima kasih. Isu lembaran Yadim Sendirian Berhad menyewa rumah untuk menjadikan rumah tetamu. Perabot 22,000 tapi akhirnya yang duduk ialah yang dipertua. Itu tak jawab saya. Okey, saya jawab betul nanti. Ya, baik. Dan Terima kasih. jawapannya yang diberikan kepada saya ialah dia menyewa, dia bayar atas sewaan tersebut. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, sekarang saya jemput Menteri yang terakhir untuk menjawab jawapan. Dijemput Menteri di Jabatan Menteri Ekonomi.